Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zoniza Awang dan ini Ringkas TVS. Keputusan sama ada rang undang-undang RUU berbekalan 2001 pada peringkat dasar akan diluluskan ataupun tidak menjadi tumpuan utama dan bakal diketahui pada sesi Dewan Rakyat yang berlangsung hari ini. Pengundian Belanjawan 2021 itu bakal berlangsung selepas selesai penggulungan oleh Kementerian Kewangan. Bagaimanapun penggulungan itu hanya akan dilakukan selepas lebihan 9 menteri lagi selesai membuat penggulungan bagi kementerian masing-masing. Antara kementerian yang masih belum membuat penggulungan adalah Kementerian Perpaduan Negara, Kementerian Kesihatan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi serta Kementerian Pengusahawan Peladangan dan Komoditi. Sebanyak RM322.5 bilion diperuntukkan di bawah belanjawan itu untuk perbelanjaan negara tahun hadapan. Kenderaan perisai tambahan dan anggota daripada Jabatan Siasatan Jenayah JSJ dan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman akan digerakkan ke sempadan Malaysia Thailand. Kata Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado, ini adalah bagi mengukuhkan kawalan sempadan negara. Ini berikutan insiden kedua serangan penyeludup terhadap anggota pasukan gerakan UMNO PGA yang bertugas di sempadan negara selepas serangan pertama sehari sebelum kejadian itu menyebabkan seorang anggota PGA terkorban dan seorang lagi cedera parah. Beliau berkata pasukan operasi daripada JSJ dan JSJN serta unit komando 69 digerakkan ke kawasan sempadan bagi melumpuhkan pergerakan kumpulan penyeludup. Abdul Hamid turut menyatakan rasa bangganya terhadap anggota PGA yang terus bersemangat dalam melaksanakan tugas walaupun berhadapan dengan serangan penyeludup. Pasukan Gerakan UMNO PGA yang ditugaskan mengawal sempadan Malaysia Thailand akan menukar strategi dan sistem rondaan di kawasan terbabit untuk mengekang sebarang kegiatan penyeludupan. Tanpa mendedahkan butiran lanjut strategi dan sistem itu, Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Rahim Jaafar berkata perubahan itu berikutan sempadan negara sejak kebelakangan ini sering berlaku kejadian tembakan sehingga mencederakan anggota pasukan berkenaan. Pada Rabu, seorang anggota PGA cedera ringan selepas terkena tembakan ketika sedang bertugas di sempadan Malaysia Thailand dekat Bukit Kayu Hitam. Kejadian tembakan di Bukit Kayu Hitam itu adalah yang kedua membabikan serangan ke atas anggota PGA selepas insiden melibatkan dua anggota pasukan tersebut berbalas tembakan dengan penyeludup di pos TS9 berdekatan Padang Besar Perlis. Bertemu kembali. Selepas 5 tahun tinggal dalam rumah yang uzur dan tidak selamat, Julaihi Zaini akhirnya mendiami kediaman baharu lebih selesa bersama keluarganya. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, kisah rumah Julaihi yang uzur mendapat perhatian selepas beliau menerima gambar daripada Pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak, JAIS, Ustaz Khalidi Ibrahim. Menurutnya, rumah tersebut memang dalam senarai bantuan rumah namun masih menunggu peruntukan daripada kerajaan. Jadi rumah ini dipilih kerana rumah lama Encik Julaihi berada keadaan begitu uzur seperti yang saudara-saudari lihat di belakang dan berada keadaan yang tidak selamat. Kerana beliau tinggal bersama dengan isteri, seorang anak dan 2 orang cucu. Jadi Pusat Khidmat Adun N4 Pantai Ramai telah pun mengambil inisiatif untuk membina barulah. Kita dapat membikin rumah tersebut dibina baru. Jadi kita telah pun melantik seorang kontraktor tempatan untuk membina rumah ini dan telah pun siap dalam tempoh sebulan setengah dengan kos sebanyak RM57,000. Dr. Abdul Rahman yang juga Menteri Muda Utiliti Bekalan Air menjelaskan Pusat Khidmat Adun N4 Pantai Damai turut menerima cadangan membina baru dan membaik pulih rumah. Menurutnya lagi di bawah projek penambahbaikan rumah miskin Sarawak PPRMS sebanyak 67 rumah dibaik pulih pada 2018, 43 rumah 2019 dan 60 rumah dirancang tahun ini. Kita ada menerima beberapa cadangan daripada ketua masyarakat dan ketua kaum di seluruh kawasan kita untuk kita satu membina baru, yang keduanya membaik pulih. Ada juga yang mohon menaik taraf rumah masing-masing. Jadi mengikut keperluan serta keadaan keluarga tersebut. Kita buat penilaian bergantung pada keadaan situasi keluarga. Bagi Julaihi Zaini yang bekerja sebagai pembekal kuih di kantin sekolah Rampangi, ini merupakan satu kebahagiaan baginya. Sungguhlah, gembiralah. Bila dapat rumah macam tu, bukannya mudah. Lagipun
Kita tahu keadaan masa tu kan, masa COVID tu susah. Tapi yang saya kagum lah adanya dapat lihat rumah saya dalam masa sebulan sebelum ada rumah baru. Rumah kami lama ya, dah singit lah. Risau je hati kami Nia diam di rumah ya. Lagipun kami ada dengan mak mentua kami. Bagi setiap peminat filem-filem arahan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, pasti mengenali pelakon dan penyanyi Puan Sri Saloma. Puan Sri Saloma atau nama sebenarnya Salmah Ismail terkenal sebagai salah seorang bidu wanita Malaysia. Antara filem lakonannya ialah Labu Labi, Seniman Bujang Lapuk, Keluarga 69 dan juga Madu 3. Selain itu, antara lagu dedangannya yang popular sering dimainkan ketika majlis perkahwinan iaitu Selamat Pengantin Baru yang dicipta oleh P. Ramlee sendiri. Beliau juga merupakan isteri ketiga P. Ramlee ini juga popular dengan lagu seperti Malam Bulan di Pagar Bintang, Malam Ku Bermimpi dan Bila Larut Malam. Pada satu ketika dahulu, Saloma bukan saja terkenal dengan nyanyian dan lakonannya, malah juga dianggap sebagai ikon fashion. Oleh demikian, pada tanggal 26 November 2020, Google Doodle telah meraihkan dengan melapangkan doodle khas Saloma di enjin carian mereka. Pemilihan tarikh tersebut juga bersempena penganugerahan bidu wanita negara pertama kepada Allahyarham oleh Kerajaan Malaysia pada ketika itu. Pemandu ambulan yang dilaporkan meninggal dunia selepas menghantar pesakit COVID-19 dalam satu kejadian di Perak disahkan negatif virus tersebut. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noh Hisham Abdullah, hasil beberapa ujian saringan COVID-19 yang dilakukan Allahyarham sebelum ini adalah negatif. Bagaimanapun, Dr. Noh Hisham enggan mengulas lanjut ketika ditanya berhubung perkara itu. Tular di media sosial tentang pemandu ambulan yang dikatakan meninggal dunia selepas menghantar seorang pesakit COVID-19 ke sebuah hospital di Perak. Difahamkan pemandu ambulan berkenaan menghidap penyakit asma dan sewaktu kejadian, Allahyarham dipercayai keletihan sebelum tidak sedarkan diri. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri disahkan bukan kontak langsung kepada pegawai daripada Tourism Malaysia yang telah disahkan positif COVID-19. Menurut satu kenyataan, perkara ini telah disahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Pada Rabu, Nancy telah mengambil inisiatif proaktif dan menjalani ujian swab. Meskipun hasil keputusan ujian swab yang telah dilakukan itu adalah negatif, Nancy akan menjalani satu lagi ujian swab hari ini sebagai langkah berjaga-jaga. Bangunan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motek di Putrajaya telah pun disanitasi dan semua pegawai dan kaki tangan Motek yang bertugas di bangunan tersebut telah diarahkan untuk bekerja dari rumah. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Ingat, peperangan kita menentang COVID-19 masih belum selesai. Jaga kebersihan diri, jaga penjagaan fizikal dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Kita mampu melakukannya. Saya Zulza Awang, salam hormat dan jumpa lagi.